Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Bidang Jawi, kita bersambung pada siri-siri yang sebelumnya, iaitu kaedah mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Mari kita ikuti. Baiklah, sebelum kita melangkah dengan lebih lanjut, adalah lebih elok kita imbas kembali 7 kaedah mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kaedah yang pertama, dieja mengikut sebutan bahasa baku. Kaedah yang kedua, gugusan konsonan di awal kata. Kaedah yang ketiga, gugusan konsonan di akhir kata. Kaedah yang keempat, dieja mengikut sebutan bahasa sumber. Kaedah yang kelima, suku kata tertutup terakhir huruf K ditukar kepada huruf Kaf. Kaedah yang keenam, suku kata tertutup terakhir huruf I pepet ditukar kepada ya. Dan yang ketujuh, huruf dari kata pinjaman bahasa Inggeris G diberi padanan huruf Ga. Mari kita saksikan kaedah yang seterusnya. Untuk siri kali ini, kita bersambung pada kaedah yang keenam, iaitu suku kata tertutup terakhir huruf I pepet ditukar kepada ya. Baiklah, mari kita lihat. Saksikan perbezaannya. Huruf ya, iaitu yang mempunyai 2 titik di bawah, disebut sebagai huruf ya. Manakala huruf ini berbentuk seperti huruf ya, tetapi tiada mempunyai sebarang titik. Ianya disebut sebagai ya, huruf ya. Mari kita saksikan contoh-contoh perkataan yang mempunyai huruf I pepet ataupun yang mempunyai huruf ya. Contoh yang pertama, perkataan mekanisme. Mekanisme. Perhatikan pada huruf I pepet yang berada di akhir perkataan, ditulis di dalam tulisan Jawi mekanisme. Huruf ya tanpa 2 titik disebut huruf ya. Contoh perkataan yang kedua iaitu patriotisme. Tengok ejaannya. Perkataan yang ketiga, vandalisme. Kita lihat. Contoh perkataan yang keempat, kapitalisme. Dieja. Perkataan yang kelima, liberalisme. Dan yang terakhir, nasionalisme. Saksikan. Okey. Perlu kita ketahui bahawa perkataan-perkataan ini tidak banyak terdapat di dalam bahasa Melayu kerana ianya diambil ataupun diserap daripada bahasa Inggeris. Di dalam bahasa Inggeris, bunyinya amat berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh, perkataan mekanisme disebut dalam bahasa Inggeris sebagai mechanism. Perkataan itu berakhir dengan huruf M. Contoh yang kedua, patriotisme. Di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai patriotism.
Begitu juga dengan perkataan vandalisme. Disebut dalam bahasa Inggeris vandalism. Dan begitu juga beberapa perkataan yang lain seperti kapitalisme disebut capitalism. Liberalisme disebut sebagai liberalism. Dan juga nasionalisme disebut sebagai nasionalism. Jadi perkataan ini apabila ditukarkan ataupun diserap dalam bahasa Melayu, maka diletakkan huruf I pepet. Menjadilah perkataan itu berbunyi mekanisme, patriotisme, vandalisme, kapitalisme dan lain-lain lagi. Jadi apabila ditukarkan di dalam huruf Jawi, I pepet ini akan berbentuk seperti huruf Ya. Ini dia huruf Ya, iaitu huruf yang berbentuk seperti huruf Ya tetapi tidak mempunyai titik 2 di bawah. Mari kita lihat contoh. Perkataannya ialah vandalisme. Pertama sekali kita lihat pada ceraian suku kata vandalisme. V-A-N untuk suku kata van yang pertama. D-A-D-A. Suku kata yang kedua, L-I-S, list. Suku kata yang ketiga, M-I-M. Suku kata yang keempat. Selepas ceraian suku kata, kita lihat pada padanan huruf kepada huruf Jawi, iaitu dieja Va, Alif, Nun, mewakili padanan V-A-N. Dal, Alif, Da, mewakili padanan huruf D-A-Da. Lam, Ya, Sin, list, merujuk kepada padanan perkataan ataupun suku kata L-I-S. Dan Mim, Ya, merujuk kepada padanan M-I-M. Kemudian, perlu diingat, sebelum kita menulis dan mencantumkan huruf-huruf tersebut, kita pastikan lihat pada kaedah ini, iaitu memotong huruf vokal yang tidak perlu. Kemudian rujuk pada kad dalil sekiranya terdapat perkataan ataupun huruf-huruf lain yang perlu ditukar. Baiklah. Huruf A ataupun huruf Alif pada perkataan van dipotong, iaitu kita merujuk kepada kaedah yang pertama, iaitu potong huruf vokal yang tidak perlu. Di sini huruf vokal yang tidak perlu pada V-A-N ataupun Va, Alif, Nun. Jadi huruf A dan huruf Alif tidak perlu. Kerana perkataan ataupun suku kata van ini adalah suku kata terbuka. Van, Va, Nun, van. Kemudian kita lihat pada Dal, Alif, Da. Dal, Alif, Da tak perlu dipotong huruf vokalnya, iaitu tak perlu dibuang alif. Kerana bila alif ini dibuang, perkataan itu akan berbunyi de, vandalisme. Jadi, kita perlu meletakkan ataupun mengekalkan alif supaya suku kata itu berbunyi da. Kemudian huruf ya tak perlu dipotong kerana ya ini mewakili sebutan huruf I, list. Dan yang paling penting kita lihat pada huruf ataupun tengok pada hujung perkataan huruf I pepet. I pepet ni yang berbunyi E. Maka huruf E ini ditulis sebagai Ya. I pepet ditulis huruf Ya. Ingat ya, huruf Ya dan huruf Ya berbeza. Jadi, perkataan itu akan berbunyi ataupun apabila telah dipadankan huruf-huruf, apabila disambung, berbunyilah perkataan itu vandalisme. Kaedah yang ketujuh ialah huruf dari kata pinjaman bahasa Inggeris G diberi padanan huruf G.
Contohnya seperti perkataan agenda. Kedua, legenda. Ketiga, generasi. Keempat, geografi. Yang kelima, tragedi. Teknologi. Lihat, huruf G ditukar kepada huruf G. Akan tetapi, perkataan ini berasal daripada bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Inggeris, huruf G disebut seperti huruf J. Contohnya perkataan teknologi. Di dalam bahasa Inggeris, sebutannya berbunyi teknologi. Tetapi bila ditukarkan kepada huruf Jawi, huruf G itu menjadi huruf G. Maka sebutannya pun menjadi teknologi. Lihat pada contoh yang akan saya bawakan. Tetapi sebelum itu, pastikan anda telah pun memahami dan menguasai kaedah ini. Yang pertama, kenal pasti. Kedua, potong huruf vokal. Alif, waw ataupun ya yang tak perlu sahaja. Kemudian padanan huruf dan sambung huruf tu. Dan jangan lupa kad dalil supaya anda dapat memadankan huruf-huruf dengan huruf Jawi. Baiklah, perkataan yang akan saya bawakan iaitu agenda. Kita lihat huruf G yang perlu ditukar. Pertama, seperti biasa kita kenal pasti suku kata. Agenda. A. Suku kata yang pertama. G-E-N, gen, agen. Dan D-E-D-A, suku kata yang ketiga. Kemudian kita membuat padanan huruf bagi suku kata, iaitu A kepada alif, G kepada huruf G, E kepada huruf Ya, N kepada huruf Nun. Dan suku kata yang terakhir, D iaitu dal, dan alif iaitu daripada huruf A. Kemudian di sini kita lihat, perlu tak kita buang huruf vokal? Contohnya A memang sudah tentu tak boleh kita buang. Kita lihat pada huruf alif yang berada di akhir. Perlu tak kita buang ni? Tak perlu. Kerana apa? Sekiranya kita buang huruf alif ni, perkataan itu akan berubah bunyi. Contohnya alif, ga, ya, nun, dal. Agen. Jadi mana huruf da-nya? Jadi huruf vokal dalam alif ini tak perlu dibuang. Kita kekalkan. Kemudian, apabila sudah kenal pasti padanan huruf, barulah kita menyambung huruf itu. Tengok contohnya. Yang kita nak tekankan di sini adalah huruf G ditukar kepada huruf G. Maka, jadilah perkataan itu dieja di dalam Jawi agenda. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anda dapat mengikuti video ini hingga ke bahagian yang terakhir. Apa yang saya harapkan, semoga anda semua dapat faham dan mengambil manfaat daripada video-video yang telah anda saksikan. Akhir kata, saya ucapkan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.